Okay, Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak untuk tingkatan 5 ni cikgu nak ulas lah ulas kertas peperiksaan percubaan. Okay, cikgu mulakan dengan kertas 2. Okay, kertas 2. Ini salah seorang kertas pelajar. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni, okay, ini adalah bab penghujung, tingkatan 4, bab 9 kalau tak silap. Okey, kita tengok jawapan rakan kita ni. Okey, kalau proses untuk menghasilkan amonia adalah proses Haber. Pelajar ni betul, proses Haber, menghasilkan amonia, proses Haber. Dia ada proses Haber, proses sentuh. Kamu ingat baliklah, baca balik fakta dia. Okey, kita tengok jawapan pertama ni, proses Haber. Okey, yang kedua, setelah menghasilkan amonia, okey, kemudian kita dapat lihat dia bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey, soalan tanya, sebenarnya ini adalah proses penghasilan baja, sejenis baja. Jadi namakan baja. Jadi amonia formula dia NH3 campur asid sulfurik. Okey, dia akan jadi ammonium sulfat, ammonium sulfat, atau bahasa Inggerisnya ammonium sulfate. Okey, ini ramai yang mungkin dia tak tahu apa nak jawab lah. Sebenarnya dia ammonium sulfate. Okey, yang seterusnya, yang A3 ni, namakan mangkin, proses Oswald. Ini jarang cikgu dengan cikgu Sani nyatakan, tapi dia sebenarnya ada dalam buku teks lah. Tapi proses Oswald ni dia sebenarnya untuk menghasilkan asid nitrik, tapi tak diceritakan secara detail lah dalam buku, mungkin tidak secara detail dalam buku teks. Ini mungkin ramai pelajar yang tidak membaca lah proses Oswald. Ada segelintir yang boleh jawab. Okey, jawapannya adalah mangkin dia platinum. Okey, dalam 60 pelajar kelas cikgu mungkin 3-4 orang saja yang betul. Okey, seterusnya ini juga bab belakang. Seperti mana cikgu dah beritahu masa bengkel, tak semestinya soalan pertama ni dia suka tanya jadual berkala ataupun struktur atom. Dia juga boleh tanya bab seperti ni, bab belakang. Okey, nama kaca ni kaca borosilikat. Okey, dia ada macam-macam 3-4 jenis kaca. Kau baca baliklah kaca makmal tu, radar makmal, apa nama kaca dia. Kaca pintu tingkap, apa nama kaca, kamu cek balik. Okey, kemudian sifat, what is the property of the glass, ataupun sifat kaca tersebut. Okey, jawapan sebenarnya adalah sama ada kamu jawab resistant to heat ataupun tahan terhadap haba, atau lengai terhadap bahan kimia, inert to chemicals substance. Okay, ramai yang jawab takat lebur dan takat didih yang tinggi ni sebenarnya kurang tepat lah. Sepatutnya kamu punya ayat mesti tahan terhadap haba yang tinggi atau tahan terhadap haba. Okey, tetapi cikgu bagi betul kan jugalah. Okey, itu sifat kaca. Lengai terhadap kimia atau tahan terhadap haba yang tinggi. Okay, seterusnya soalan berkenaan dengan bab belakang ni, iaitu bahan tambah makanan. Okey, cikgu ingat kamu pun masih ingat lagi soalan dia. Dia nak 2 bahan tambah makanan. Okey, di sini sebenarnya soalan ni tanya bahan tambah makanan ni, jenis bahan tambah makanan. Bahan tambah makanan ni dia ada penstabil, pewarna, pengawet.
Ada 7 juga, tak apa ingat. Okey. Dia nak jenis bahan tambah makanan. So pelajar ni bagi contoh. Tak berapa tepat sebenarnya. Kalau kata contoh baru kamu boleh bagi nama. Nama. Jadi kalau jenis bahan tambah makanan, maksudnya sama ada 7 tu, sama ada pengawet, pewarna, pemekat, okey, dan ada 7. Semua check balik, baca balik. Okey, dekat sini jawapan dia pertama, jenis bahan tambah makanan pertama pewarna jawapan dia. Pewarna fungsi dia untuk menghasilkan atau untuk menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Itu fungsi menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Okey, yang kedua bahan tambah makanan kat situ beritahu penstabil. Kat sini ramai pelajar tak dapat markah penuh lah ataupun tak ada markah. Okey. Penstabil. Okey, penstabil ni fungsi dia menghasilkan tekstur yang seragam. Okey. Ada pelajar yang bagi contoh. Contohnya pewarna tu dia bagi, cikgu tak ingat, sebatian azo. Okey, cikgu terima jugalah. Walaupun sebenarnya dia nak jenis bahan tambah makanan. Kalau dia bagi contoh sebatian azo tu, maksudnya dia dah bagi contoh. Itu kurang tepat. Kecuali kalau dia tanya apakah contoh, contoh tu kan bagi tahulah. Dia asid ke, asid apa ke. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey. Ni apakah X? X ni soalan ditanya apakah X? Okey. Memanglah proses ini kaedah dia menggunakan kukus air. Nama dia proses ni menggunakan kaedah kukus air, iaitu kita panaskan bahan naftalina ni menggunakan air. Jadi apakah X? X tu sebenarnya air biasa je. Atau bukan berkata air pun sudah memadai. Tak perlu air suling. Tapi banyak pelajar tulis air suling. Dia air saja, sebenarnya air pipe lah tu. Tapi kita mention air, air suling. Ada juga yang menyatakan kukus air. Kukus air tu tak berapa tepat lah. Tapi cikgu betulkan juga sebenarnya X ni air. Tapi kalau keseluruhan ini, inilah kukus air. Okey, apakah yang berlaku kepada suhu naftalina apabila ia sedang melebur? Okey, sedang melebur ke, sedang mendidih ke, sepatutnya suhunya tidak, ataupun suhunya suhu tidak berubah. Temperature remain the same, ataupun temperature remain unchanged. Semasa proses melting or boiling, the temperature jawapannya mesti remain unchanged ataupun tidak berubah. Okey. Okey, alasan dia pertama kamu kata kerana haba yang diserap. Mesti ada haba yang diserap, perkataan haba diserap. Kan di situ ada mengandungi markah dia. Ataupun heat is absorbed. Mesti ada diserap ni. Ada segelintir pelajar tak tulis diserap. Okey, haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul. Itu penting, daya tarikan antara molekul. Okey, itu yang penting, mengatasi daya tarikan antara molekul. Okey, ada juga yang tambah supaya pepejal menjadi cecair atau pepejal menjadi cecair. Bolehlah itu sebagai tambahan. Yang penting di sini mesti ada perkataan haba diserap dan digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey. Okey, seterusnya soalan ni, soalan sambungan dia. Eksperimen ini diulang menggantikan naftalina dengan amonium nitrat. Okey, dan amonium nitrat ni suhu dia sangat tinggi. Okey, kemudian soalan dia tanya apakah jenis zarah? Okey, jenis zarah. Seperti mana cikgu Sani beritahu, type of particle, jenis zarah. Okey, kalau zarah tu sama ada 3 tu lah, atom, molekul
air. Okey, jenis zarah ataupun type of particle. Atom, molekul atau ion. Okey, masa bila nak jawab pepejal, cecair dan gas? Pepejal, cecair dan gas itu ditanya apakah keadaan fizikal. Kalau ditanya keadaan fizikal, betul. Kalau jawapan kamu pepejal, cecair atau gas. Okey, jangan silap. Okey, seterusnya cadangkan satu cara untuk mengubah suai. Okey. Okey, jawapan dia adalah tadi kita pakai kukus air kan. Air ni takat didih dia sangat rendah. Jadi kita tukar dia kepada minyak. Tukar dia kepada minyak. Okey, jawapan dia tukar kepada minyak lah. Ini ramai yang pelajar salah lah. Mungkin dia tak berfaham soalan, kehendak soalan. Okey, kenapa alasan kita ambil minyak? Kerana jawapan dia adalah kerana takat didih minyak lebih tinggi daripada takat lebur amonium nitrat. Itu jawapan sebenar dia. Takat lebur amonium nitrat lebih rendah daripada takat didih minyak. Itu jawapan dia. Cikgu ulang balik. Takat lebur amonium nitrat lebih rendah daripada takat didih minyak. Okey, yang seterusnya. Okey, ini cikgu rasa sebahagian besar faham. Okey, soalan ni dia tidak direct soalan berkenaan dengan struktur atom ni. Dia bagi susunan elektron ion X 2+, 288. Okey, kemudian kalau 2+ bermaksud ini ion. Soalan tanya struktur atom. Ini cikgu maksudnya banyak pelajar cikgu yang yang tidak terkesan atau tidak tertipu dengan soalan ni. Okey, mereka perasan dia nak atom. Jadi atom kita kena susunan atom lah, bukan 288 Dia adalah 288. Kalau 2+ bermaksud dia sebenarnya asalnya dia ada 2 elektron di luar. Okey, betul pelajar ni Okey, perwakilan piawai. Okey, perwakilan piawai inilah maksudnya hampir setengah pelajar betul lah ni. Perwakilan piawai ni memang jarang ditanya. Mungkin pelajar-pelajar ni catat nota cikgu lah. Nampak dia keluar. Inilah standard representation ataupun perwakilan piawai. Ada sebahagian besar pelajar boleh jawab ni. Okey, maksudnya dia ingat lagi pengajaran dalam kelas. Okey, seterusnya soalan yang ketiga berkenaan dengan formula empirik. Untuk makluman, formula empirik ni memang suka keluar dalam memang cikgu kerap terjumpa soalan formula empirik ni, sama ada percubaan atau SPM. So korang kena hati-hati dengan formula empirik ni, empirical formula. Empirical formula ni dia ada dua diagram diagram untuk pemanasan empirical magnesium oxide dengan copper 2 oxide. So ini radas untuk copper 2 oxide. Okey. Okey, nampak soalan soalan definisi formula empirik cikgu dah tekankan semasa tingkatan 4 lagi jadi jawapan sebenar cikgu ulang balik lah bagi pelajar yang tak dapat markah penuh ataupun tak ada markah. Okey, mesti bermula dengan perkataan formula kimia. Formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas, kalau nak cantik lagi, nisbah teringkas nombor bulat. Mesti ada nisbah teringkas nombor bulat atom setiap unsur dalam sebatian. Mesti ada setiap atom unsur sebatian. Ataupun dalam bahasa Inggeris,
chemical formula must start with chemical formula, not direct to that shows the simplest whole number ratio of atoms of element in the compound. Mesti ada atom of the element in the compound. Okay, kelas cikgu tekankan sebutkan 3 perkara ni. Kalau sebab ni skema dia. Mesti ada atom. Kamu tak bernasib baik dah sebab dia keluar banyak kali ni. SPM belum tentu lagi ni. Okey, seterusnya. Okey, persamaan kimia tindak balas antara reaction between copper to oxide and hydrogen gas. Ini pun sebahagian boleh jawab lah. Copper to oxide react with hydrogen gas H2. Okay, dia akan reduce copper atau menurunkan copper and water. Okay, dapat 2 markah. Okay, dapat buat ni dapat 2 markah. State one precaution to ensure that this experiment is conduct safely. Okay, cikgu pun rasa cikgu dah ada ajar benda ni. Okay, antaranya adalah to remove air or to remove all the air, okay, by flow the hydrogen gas a few minutes to the combustion tube before heating. Itu salah satu jawapan dia lah. Remove all the air by flow the hydrogen gas a few minutes to the combustion tube before heating. Ataupun menyingkirkan udara dengan mengalirkan gas hidrogen beberapa minit ke dalam tiub pembakaran sebelum pemanasan. Okay, seterusnya based on the result obtained, determine the empirical formula of copper to oxide. Ini cikgu agak kurang senang lah dengan jawapan korang lah. Sepatutnya kalau ditanya determine ataupun menentukan formula empirik ni, sebaik-baiknya kamu kena buat jadual. Sebagus-bagusnya kena buat jadual. Ada ramai yang tak buat jadual. Okay, dan buat tajuk dia betul-betul. Ni GSIM, okay. Apa lagi? Mol. Dengan unit sekali, GSIM per gram kena ada wajib ni. Okay. Kemudian apa? CuO. Ini yang kehendak jawapannya. Tapi cikgu tanda lah juga ke. Tapi seolah-olah macam korang tidak diajar buat jadual. Ingat, kalau empirical formula kena buat jadual. Ramai yang tak buat. Okey. Seterusnya soalan dia, namakan logam oksida logam. Okey, namakan oksida logam. Ditanya oksida logam, bukan ditanya logam, ditanya oksida logam. Jadi jawapan kamu mesti logam oksida lah. Okey, untuk yang sesuai menggunakan kaedah rajah 3, rajah copper to oxide tadilah. Itu sebenarnya rajah yang sesuai untuk apa? Logam yang kurang reaktif. Kurang reaktif maksudnya copper to oxide. Okey. Ni pun plumbum to oxide lah. Pelajar ni salah sebab dia tidak menulis perkataan dua tu, lead to oxide atau plumbum to oxide. Okey. Jawapan dia adalah sama ada lead to oxide atau silver oxide. Lead to oxide atau plumbum to oxida, silver oxide ataupun argentum oxida. Mana sebatian yang ada perkataan dua kena sebut tu. Mana yang tak ada jangan sebut. Okey, seterusnya gambar ni lah. Gambar untuk siapa ni?
lebih reaktif, gambar yang lebih reaktif terhadap oksigen. Inilah magnesium oxide, tapi ini tak berapa cantik lah. Kamu cari balik gambar yang sesuai, untuk bagaimana pula gambar radas untuk magnesium oxide. Okey, soalan seterusnya, apakah prinsip asas, the basic principle that used to arrange the element in the periodic table of element? Okey, jawab soalan ini pun cikgu dah banyak kali tekankan di dalam kelas. Cikgu dah cakap dulu, memang ada soalan ini keluar tahun SPM 2011 dan ada seorang pelajar yang keluar daripada Dewan Exam tanya cikgu apa jawapan ni. Cikgu dah tekan dalam kelas. Okey. Jawapan dia adalah dengan pertambahan nombor proton, increasing proton number. Memanglah yang penyusunan salah satu unsur tu dia ada bilangan petala, number of shell, itu lebih detail. Ini konsep asas, prinsip asas. Prinsip asas adalah increasing proton number. Mesti ada perkataan increasing atau pertambahan nombor proton. Okey, cikgu dah banyak kali pesan, dah keluar balik pun ramai separuh salah. Okey, prinsip asas. Cara dia dengan yang asas dengan cara penambahan nombor proton. Okey, yang B, unsur D, E, G dan F berada dalam skala yang sama. Kenapa mereka ni duduk dalam skala yang sama? Okey, jawapan yang dikendaki adalah kerana atom-atom ini mempunyai dua petala berisi elektron. Ada yang jawab kerana mempunyai dua petala yang sama, mempunyai bilangan petala yang berisi elektron yang sama. Itu kurang, tapi cikgu bagi betul juga. Tapi sebenarnya mesti mention berapa petala. Atom-atom itu mempunyai dua petala berisi elektron. Ada juga yang tak tulis terisi elektron ni. Itu pun salah. Ataupun atoms that has two shells occupied with electron. Okey, so untuk yang pertama ni cikgu berhenti sampai C1 ni. Kita tengok okey, D dan J. D ni kumpulan 1, D ni ramai yang salah juga. D okey, D kumpulan 1 bertindak balas react with G. G kumpulan 17 atau kumpulan 16. Okey, 16, 17 mesti ada perkataan, ada dua ni. Beza tengok, kumpulan 1 dia tak ada. Kalau kumpulan 16, 17 dia ada dua ni. Nampak ke? Okey. Okey, dia akan menghasilkan D ni disebabkan ion, jadi kamu tahu charge dia. D ni apa? Plus. G ni 2 minus. Okey, sebab dia kumpulan 16. Jadi formula D 2G. Okey, kemudian kamu seimbangkan. G ada 2, G ada 1. Kita buat 2, 4. Okey. Itu jawapan dia. Okey, semuanya adalah konsep basic yang banyak pelajar tidak dapat markah penuh. Okey, itu saja untuk sesi yang pertama ni. Penjelasan tentang jawapan rata-rata pelajar kelas cikgu lah. Okey, kita sambung nanti.